A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat tengah hari semua. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah pada hari Khamis kita bersiaran lagi live. Dan siapa yang tengah mungkin nak prepare nak masak, bolehlah buka sambil-sambil dengar celoteh saya. Dan siapa yang duduk kat office ke, sambil bekerja ke, sambil berniaga pun boleh juga buka. Tak apa, tak komen pun tak apa. Tapi dengar sebab sebenarnya hari ini perkongsian kita seperti biasalah, kita sebenarnya nak fokus kepada keluarga, wanita dan isu-isu sekitarnya lah. Kalau pada hari Isnin lepas saya dah fokus pada hubungan suami dan isteri. Tapi hari ini saya nak bincang satu topik yang agak menarik tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa dia? Kenapa saya memilih untuk berdakwah dan buat kebajikan di Patani Darussalam. Kalau puan-puan dan tuan-tuan perasan dalam beberapa hari lepas kita ada, kalau Kelantan lah tiba-tiba kita dengar ada berlaku bom. Kalau siapa yang duduk dekat tu macam Rata Panjang, Tumpak, boleh rasalah gegaran di sebelah Takbai. Takbai ni sebenarnya puan-puan nak tahu tak kat mana? Sebenarnya dia terletak sempadan sahaja dengan negeri Kelantan. Takbai ni suatu ketika dulu pernah berlaku peristiwa berdarah. Yang mana kalau kita orang Melayu ni kita akan sentiasa ingatlah peristiwa tersebut. Sebab ketika itu berlaku penahanan besar-besaran terhadap orang Melayu Islam yang berada di sebelah Takbai, iaitu selatan Thailand, atau kita namakan sebagai Patani. Dan ketika tu pula bulan puasa, mereka ni dah diikat beramai-ramai, disumbat dalam lori dan kemudiannya dilakukan tahanan sebab mereka ni dikatakan sebagai pemberontak-pemberontak lah. Tapi sebenarnya mereka adalah orang kampung biasa yang pakai plekat dan sebagainya. Mereka cuma nak minta sesuatu. Tapi akhirnya dalam peristiwa berdarah itu 70 hingga 80 orang lah mati akibat kesesakan nafas, kecederaan dan lain-lain. Kalau puan-puan perasan, mereka ni sebenarnya berbangsa Melayu dan bercakap bahasa Melayu dan duduk hanya di sempadan saja negeri-negeri Malaysia ini. Kalau dulu namanya Tanah Melayu. Okey, baiklah. Kenapa saya memilih untuk banyak buat kerja dakwah dan kebajikan di Patani? Sebab pertamanya kerana saya sendiri sebenarnya membesar dengan cerita-cerita sejarah masyarakat Melayu Islam Nusantara. Kalau puan-puan ingatlah, kalau kita belajar sejarah dulu-dulu, tanah Melayu ni besar. Di sebelah Filipina tu juga adalah tanah Melayu. Seluruh Indonesia tu adalah tanah Melayu. Malaysia yang kita duduki sekarang juga adalah tanah Melayu. Dan seterusnya sebelah selatan Thailand sekarang yang dulu namanya Patani Darussalam, kan? Jadi itu juga dinamakan Melayu, termasuklah Singapura sekarang ini semua namanya Melayu Nusantara, termasuklah Champa. Champa ni adalah yang atas Kemboja tu sikit. Itu juga kawasan tanah Melayu. So dulu tanah Melayu ni dia sangat besar lah. Dan kemudiannya apabila berlaku penjajahan, ni kita tahulah semua, barulah berlaku perpecahan. Dan akhirnya kita ni Malaysia dimerdekakan sebagai Malaysia. Dulu kita panggil Tanah Melayu, kemudian jadi Malaysia. Dan kemudiannya Indonesia dia merdeka lebih awal, namanya Indonesia. Dan kalau kita ingatlah Indonesia merdeka, dia dimerdekakan bersama dengan Aceh. Kan? Tapi Aceh ni sebenarnya dia negara lain, dia negara berbeza dengan Indonesia yang diperintah oleh Belanda. Tapi dimerdekakan sekali, maka ketika itu Aceh dia duduk di bawah Indonesia yang sampai sekarang lah. Dan kemudiannya Brunei, Sabah Sarawak masuk kemudian, Brunei merdeka berasingan. Tu kisah dia. Lepas tu di Filipina, ramai di kalangan orang Melayu ketika itu, ketika zaman penjajahan Sepanyol murtad dan membentuklah dia macam jadi dua kawasan. Yang murtad tu jadilah Filipina sekarang, tetapi dimerdekakan juga kerajaan Melayu itu di bawah Filipina yang asalnya kerajaan Sulu.
yang duduk dekat Mindanao sekarang. Okey, so nampak tak kisah-kisah sejarah Tanah Melayu. So saya ni puan-puan membesar dengan cerita ini. Macam kita kemudiannya Tanah Melayu berpecah dan jadilah Singapura dan Malaysia. Itu kisah dia. Dan saya membesar dengan kisah-kisah ini. Kenapa membesar dengan kisah-kisah ini? Kerana kalau kita tengoklah ulama mengajar kita lah, kalau buka lah sahabiah-sahabiah, kalau puan-puan buka dalam kitab Abdullah Nasir Ulwan dan juga beberapa kitab-kitab lain yang memperihalkan tentang pendidikan anak-anak dan juga pendidikan keluarga. Daripada kecil, anak-anak ni dia tak boleh tinggal beberapa perkara. Pertama, kena ajarkan anak-anak ini wajib dengan ilmu Al-Quran. Yang kedua, kena ajar anak-anak ini dengan sirah-sirah perjuangan Islam. Dan mungkin kita faham bila kita cerita sejarah sirah perjuangan Islam, maka kita akan ajar ke anak kita cerita Nabi. 25 Nabi tu habis kita bacakan buku. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pun tak tahu dah nak cerita apa. Lepas tu anak kat sekolah pun cerita tu juga. Tapi kita tak faham sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan sejarah perjuangan Islam daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Sepanyol tu, sampailah ke zaman Khalifah Utsmaniyah, sampai kejatuhan Islam, sampailah kepada kemunculan kerajaan-kerajaan macam tempat kita yang dikatakan perjuangan Islam itu adalah apa dia? Yang dikatakan perjuangan Islam itu ialah apabila kita menceritakan kepada anak-anak perihal kerajaan Melayu Islam yang dahulu, yang mana ia berkesinambungan daripada kerajaan Khalifah Utsmaniyah. Itu sepatutnya yang kita cerita kepada anak-anak kita, sebagaimana yang disarankan oleh ulama, disarankan oleh sahabiah-sahabiah. Kenapa ulama dan para sahabiah tabi'in menyuruh kita untuk cerita perkara tersebut kepada anak dan keluarga sejak daripada kecil? Betul tak cik-cik? Indah Zalika, anak bumi putra petani, alhamdulillah. Kenapa? Sebab supaya anak-anak ni daripada kecil terdedah dengan cerita-cerita benar, bukan cerita dongeng. Anak-anak kalau dibiasa dengan cerita dongeng, cerita imajinasi, akhirnya dia akan duduk dalam dunia fantasi, bukan dunia realiti. Sebab itu bila besar-besar, mereka pun sekarang keliru. Nak pergi belajar sekolah ke nak jadi YouTuber, influencer? Mereka nak kejar duit cara halal ke mereka nak kejar duit cara haram? Kerja hari-harinya, pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Tak ada langsung jiwa perjuangan, jihad, jiwa untuk membantu orang. Sebab apa? Sekarang kita tengah susah, Ustazah. Pasal apa kita nak fikir hal orang lain? Sebab mereka sebelum ini dihidangkan dengan cerita dongeng-dongeng dan fantasi. Sebab itu, saya nak share lah kepada ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana kan, yang follow saya pada hari ini. Ada 160 lebih, 170 orang. Tak salah kita nak cerita pasal Cinderella ke, Snow White ke, Three Musketeers ke, Robin Hood ke, betul. Tapi itu adalah kisah dongengan yang bukan berasal daripada cerita-cerita Islam. Kita orang Islam ni harus membesarkan anak-anak kita dengan cerita realiti. Cerita perjuangan, cerita yang menyebabkan mereka berjiwa besar dan berfikiran besar. Ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, kita mesti pening kan bila anak-anak sekarang asyik-asyik main game. Asyik-asyik tak tahu nak buat apa. Kalau cuti sekolah je tak tahu dah. Asyik main je kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang anak ini dia tidak ada matlamat yang jelas. Fikiran tu kosong, tak nampak destinasi, tak ada nilai jihad dan perjuangan. Akhirnya, bila pemikiran tu kosong, banyak fantasi daripada realiti, maka akan mudah masuk pemikiran-pemikiran tak betul dalam fikiran anak kita. Pertama. Yang kedua, bila dia tidak ada jiwa besar, semangat untuk berjuang, semangat untuk membantu saudara-saudara dan orang lain, tak ada pula sifat empati. Kalau dalam internet tu ikut suka hati je nak kutuk, nak kecam orang, seolah-olah tak ada perasaan, tak ada jiwa. Betul tak? Akhirnya mereka ini akan mudah
buat benda-benda yang bertentangan dengan Islam, berakhlak buruk dan terlibat dengan gejala-gejala sosial. Sebab itu, kalau dalam konteks kita lah, saya nak sarankan kepada ibu-ibu semua, tolong dendangkan kepada anak kita sebagaimana tabi'in sahabat-sahabat suruh. Satu, ajar ilmu Al-Quran. InsyaAllah bila dia ada ilmu Al-Quran, dia akan ada jati diri yang kuat. Dalam keadaan bagaimanapun, insyaAllah dia akan bertahan dan dia tahu bila nak taat pada Allah, taat pada ibu bapa, membantu orang dan juga membantu agama. Dia tak akan tukar agama dengan benda yang lain. Yang kedua, besarkan jiwa mereka dengan cerita-cerita perjuangan Islam. Dan kalau kita di tanah Melayu di Malaysia ini, kena tahu cerita asal kerajaan Melayu Islam. Itu yang pertama. Sebab saya sendiri lalu, daripada kecil saya membesar dengan cerita-cerita tanah Melayu, terutamanya cerita Patani Darussalam. Kerana Patani Darussalam ni hanya duduk bersebelahan sahaja dengan Kelantan dan mereka bercakap sama dengan kita, berpakaian sama dengan kita. Cuma mereka berada di sebelah selatan, duduk di bawah naungan kerajaan Thailand. Okey, itu pertama. Yang kedua, mungkin saya nak ungkit jugalah kisah Patani ni. Saya dah cerita semua negara merdeka, kecuali kalau puan-puan perasan lah, ada 3 negara yang tak merdeka seperti Malaysia apabila dibebaskan oleh penjajah. Iaitu pertamanya masa tu Aceh. Yang keduanya adalah Patani. Yang ketiganya adalah Mindanao. Dan kemudiannya Aceh apabila berlaku tsunami. Kita ingat tak tsunami dulu? Bila berlaku tsunami tu, maka ketika itu mereka gerakan Aceh Merdeka ni, dia pun buatlah perjanjian dengan kerajaan Indonesia. Tsunami ni baru je tahu, 2000 lebih, 2004 macam tu kan. Siapa yang ingat dengan tsunami tu? Jadi gerakan Aceh Merdeka dia buat perjanjian dengan kerajaan Indonesia. Akhirnya kerajaan Indonesia letak senjata dua-dua, tak perang. Sebelum ni perang tau. Kita ni tak tahu apa-apa dekat kawasan kita sendiri ni. Kita duk tahu cerita Palestin lah, cerita macam-macam, cerita tanah air kita ni kita tak tahu. Jadi dia letak senjata dan akhirnya Aceh pun duduklah sebagai salah sebuah negeri di bawah Indonesia sekarang selepas kejadian tsunami dalam 2004 yang rakyat Malaysia pergi tolong beramai-ramai tu kan. Tu kisah dia. Dan kemudiannya dia berbeza dengan negeri macam Jawa ke lain. Aceh ni dia dapat kuasa otonomi daripada kerajaan Indonesia dan mereka ada kuasa untuk memerintah dalam beberapa bidang kuasa tanpa campur tangan daripada kerajaan pusat iaitu Indonesia. Iaitu apa dia? Mereka boleh buat beberapa undang-undang Islam seperti sebatan, khalwat, arak, judi. Mereka boleh buat lah. Kalau tak percaya cuba pergi Aceh sekarang. Best sangat. Saya suka pergi Aceh. Boleh tengok muzium dia dan sebagainya lah. Tapi kalau sebelum tsunami, lain cerita dia. Okey. Lepas itu, mereka juga dapat royalti minyak. 80% daripada kerajaan Indonesia. Sebab apa? Sebab mereka sudah dapat kuasa otonomi. Yang satu lagi yang dah dapat kuasa otonominya juga adalah mana? Mindanao. Ini adalah peranan kerajaan Malaysia lah. Masa tu Malaysia bantu dalam proses perdamaian antara kerajaan Filipina dan Mindanao. Kalau kita ingat dulu cerita apa Masuri, kan? Dan juga antara Aceh dan juga Indonesia. Ini kerajaan Malaysia yang bantu. Jadi dua ni alhamdulillah dah dapat kuasa otonomi. Dan sekarang sebab itulah kita kena ambil tahu. Anak-anak ni kita kena cerita. Sebab tu kalau kita perasan ramai pendakwah di Malaysia sekarang dah mula pergi ke Filipina dan Mindanao, buka sekolah kat sana, bangunkan ekonomi, bantu orang Melayu kat sana. Filipina ni dia bercakap Melayu dulu kalau nak tahu. Macam juga Campa Kemboja tu bercakap Melayu. Cuma bila dah campur Khmer, dia dah jadi dialek dia. Kalau di Campa tu, kalau nasi ayam tinggal sayam je. Asalnya nasi ayam jadi sayam.
Dia macam tu lah. So di Filipina ni kita tengok ramai pendakwah-pendakwah Malaysia dah mula pergi. Sebab apa? Sebab apabila mereka dah mula dapat kuasa otonomi, jadi kita dapat bantulah dari sudut dakwah, dari sudut kebajikan, dari sudut ekonomi untuk mengembalikan semula orang Islam Melayu yang berada di Mindanao. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu lagi negeri yang tidak bernasib baik seperti kita, iaitu Patani Darussalam. Patani ni sebenarnya, cuba buka dalam internet. Sampai sekarang masih lagi, sekejap ada orang kata apa ni? Masih lagi dalam proses untuk mendapat sedikit kuasa daripada kerajaan Thailand. Bukan kata nak merdeka terus, tak. Tetapi sekurang-kurangnya mereka nak supaya mereka ada kuasa dalam mentadbir negeri mereka, seperti menguruskan hasil minyak sendiri. Macam Aceh kan, dia dah ada hasil minyak dan dia dapat 80% royalty. Kalau nak tahulah masyarakat petani sekarang ni, Patani ni, majoritinya berada di bawah paras kemiskinan. Sebab tu ramai orang daripada sana kan datang kerja kedai tom yum lah apalah. Tapi mereka ni sebenarnya nampak macam senang, Ustazah. Ya, itulah adik-beradik kita yang telah sekian lama duduk dekat kawasan Patani, duduk di bawah pemerintahan kerajaan Thailand, dan lama kelamaan anak-anak generasi-generasi baru ni dah mula lupa tentang, setengahnya lupa tentang Islam, lupa tentang bangsa Melayu dan lupa sejarah asal. Sebenarnya sebab itulah kita tengok kawasan Patani ni dia tak aman lah dari dulu sampai sekarang. Sebab apa? Sebab mereka nakkan at least lah mereka ada kuasa dalam mentadbir ekonomi dan lain-lain. Gitulah. Tapi macam kita sendiri, kita tidaklah menggunakan pendekatan kekerasan. Tapi yang kita nak ialah macam saya sekarang, saya fokus pada kerja dakwah, kerja kebajikan, kerja pendidikan. Sebab apa? Sebab kita nak bantu adik-beradik kita yang duduk dekat saja. Okey, yang kedua saya nak ceritalah pasal Patani. Ramai orang tak kenal tentang Patani ni kan. Kalau pergi sana, Patani ni dia sebenarnya ada 5 wilayah lah yang dulu asalnya duduk dalam Kerajaan Melayu Nusantara. Iaitu nama wilayahnya apa dia? Patani, Naratiwat, Yala, Songkla, Satun. Siapa sini yang rajin pergi Hat Nyai? Kan yang pergi berjalan. Kita ni jangan pergi berjalan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Pergi berjalan tu belajar sejarah. Pergi berjalan tu bantu mana yang kita boleh bantu. Bersungguh-sungguh kita bantu Palestin dan lain-lain. Rupanya anak bangsa sendiri ni ditinggalkan tanpa bantuan. Dan tanpa kita tengok macam mana keadaan agama dia, pendidikan dia dan bangsanya, sedangkan mereka bercakap sama dengan kita. Kalau ikut kajian lah, salah seorang penulis Thailand ni, dia penulis pensyarah universiti Thailand ni, dia tulis peristiwa berdarah Patani ni telah memakan mangsa lebih banyak daripada peristiwa berdarah di Palestin. Kita pun tak tahu cerita-cerita macam ini kan. Sebab tu kalau pergi melawat sana lepas PKP, pergi Hat Njai ke pergi Songkla, cuba tengok, cuba belajar. Dulu Hat Njai, Songkla ni semua bercakap Melayu. Kalau puan pergi Pulau Phi Island, saya pernah pergi Phi Island. Phi Island tu sebenarnya adalah di bawah naungan Kerajaan Kedah, yang mana kat situ tu Kerajaan Kedah ni dia tempat orang kata perhentian dan bermain-main di pantai. Tapi sekarang kalau pergi ke sana, bukan tak jumpa. Jarang nak jumpa orang yang boleh bercakap bahasa Melayu dah. Sedangkan asal dulu bercakap Melayu. Okey, sebab itulah kalau kita tengoklah pula keadaan rakyat Patani sekarang. Pertamanya kita tengok, kalau saya biasa 80-an, 90-an, 2000-an sampai sekarang saya biasa masuk keluar sebab saya ada ramai saudara mara di sana lah. Kan? Jadi dulu bahasa Melayu tu adalah bahasa pertuturan utama di sana. Tapi kita nampak berlaku perubahan
Dari semasa ke semasa, yang mana sekarang anak muda sudah selesa bercakap bahasa Thai berbanding bahasa Melayu. Apa kesannya ustazah bila dia kurang bercakap, kurang mahir bahasa Melayu, kurang mahir bahasa Jawi, maka lama-kelamaan dia akan jauh daripada Al-Quran, dia akan jauh daripada sejarah asal bangsa Melayu Islam. Sebab itu kita kena bantu mereka. Saya perempuan pernah bantu dengan buat kursus kepada guru-guru tadika dekat sana. Dengan buat latihan dan juga bagi buku-buku. Kalau siapa yang ada buku-buku lebih, kanak-kanak, buku-buku cerita, bagi kat saya. Kontak saya, ustazah, saya ada buku kanak-kanak bahasa Melayu ni banyak. Ustazah nak buat apa? Anak-anak tak guna, tadika saya dah tak guna dah. Bagi tahu kat saya akan hantar dekat Raudatul Atfal, iaitu tadika-tadika kat sana, sebab tadika-tadika kat sana mereka berusaha untuk mendidik anak-anak di sana supaya kekalkan bahasa Melayu. Bukan sebab kita ni ta'assub dengan Melayu, bukan. Supaya mereka tidak jauh daripada Al-Quran, mereka tak jauh daripada sejarah nenek moyang yang asal, yang terbentuk Melayu Nusantara yang hebat pada suatu ketika dulu. Lepas tu kalau kita tengok, kalau bolehlah kita ni, orang yang kenal sejarah, ceritakan kepada anak kita. Jangan kita ni keliru antara masyarakat Melayu Islam Patani dengan Thai Muslim. Bila pergi sana, ada di antara kita rakyat Malaysia ni, dia pergi sana, bila pergi Hak Jai Songkla semua, dia kata, kat sana orang Thai boleh cakap Melayu lah. Saya rasa nak ketuk kepala. Sebab kita ni belajar sejarah sejak daripada darjah-darjah lagi, tapi tak faham-faham. Tak nampak sejarah ni. Sebab tu betul lah sahabat tabi'i suruh ajar anak dengan sejarah yang betul. Bukan hidup dalam fantasi, tapi duduk dalam realiti. Betul tak? Jadi di situ sebenarnya mereka ni adalah masyarakat Islam Patani. Yang Thai Muslim tu lain. Thai Muslim tu contohnya yang dekat Bangkok, mereka ni adalah asalnya orang Siam memeluk Islam. Itu Thai Muslim. Tapi kalau masyarakat Islam Patani, memang dia dah asal Islam. Sejak berabad-abad dulu, sekali dengan kita, pernah membentuk kerajaan Islam yang besar. Dan nak tahu kehebatan Patani ni, kalau puan-puan pergi Masjid Raja Patani. Yang ada duduk dekat bandar Patani, itu boleh tengok tinggalan sejarah. Patani ni pernah diperintah ketika zaman kegemilangannya oleh 5 raja perempuan. Siapa kata tanah Melayu ni kita mendiskriminasi wanita? Islam telah membuktikan di tanah Melayu muncul raja-raja wanita yang hebat, khususnya di Kelantan, Patani dan Aceh. Tapi kita bila pergi, suka makan je, suka jalan, suka tengok tempat orang cantik-cantik, tapi tak tahu itulah sejarah asal kita. Kalau nak tahu, baca sejarah masa zaman Tun Perak. Siapa yang nak memastikan kerajaan Empayar Melaka ni hebat, kukuh, gemilang, sampai Cina pun tabik dengan kita. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul. Kerajaan Cina masa tu antara tamadun yang besar. Kenapa boleh maintain macam tu? Kerana masa itu Tun Perak telah memperkukuhkan kerajaan Patani sebagai kerajaan negeri yang mempertahankan supaya jangan tanah Melayu ini dimasuki oleh Siam. Itu dulu Patani. Lagi saya nak cerita lagi. Anak Bumi Putera Patani kata Masjid Kerisik di Patani dan Masjid Teluk Manuk, masjid tertua di Patani. Betul. Masjid Kerisik ni dia sebenarnya, hebat Masjid Kerisik. Tapi dia peristiwa berdarah banyak. Kalau ada masa puan-puan pergi Masjid Kerisik. Belajar tentang bangsa kita, tunjuk ke anak-anak kita. Barulah anak kita ni tak sempat nak fikir karut-marut. Betul tak? Dia akan fikir besar, dia akan jadi orang yang hebat. Dia akan fikir macam mana nak tolong orang, macam mana nak buat kebajikan. Ada nilai perjuangan dalam keluarga kita. Keluarga yang macam ni, anak dia kalau nak sesak pun dia tak sesak jauh. Dia akan pusing balik. Sebab mereka membesar dengan cerita betul. Masjid Kerisik ni, banyak peristiwa berdarah berlaku kat situ. Orang tengah semayang, tiba-tiba kena tembak ramai-ramai. Macam cerita di Palestin, sebiji-sebiji. Masjid Kerisik ni hebat. Masa tu, dia dibina daripada telur
Kan telur dibina daripada kerang dan membentuk apa orang kata dinding yang hebat, kerana pada masa tu Masjid Kerisik ni dia pusat pentadbiran masa tu yang duduk dekat sebelah lautan, menghadap ke China, Jepun semua tu, dan dia adalah pelabuhan antara yang termaju ketika itu. Tu cerita asal Masjid Kerisik ni. Kan? Tapi kita ni banyak tak tahu. Bila cerita pasal Melaka, cerita pasal Patani Indonesia, semua orang akan ingat kita je perasan ustazah, kita dulu pernah hebat. Tak, memang betul. Kalau pergi tengok sendiri muzium, tengok masjid ni, baru tahu sebenarnya kita memang hebat. Tapi orang tak tahu. Lepas ni bawa anak berjalan tempat-tempat yang macam ni. Ceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya yang berlaku kepada Islam dan apa yang mereka kena buat sekarang. Pertamanya mereka kena belajar bersungguh-sungguh. Jadilah orang Islam yang berakhlak dan bagus. Dan bila mereka kerja tu, biarlah mereka bekerja sampai menjadi pakar. Kalau usahawan-usahawan yang hebat supaya akhirnya bantu Islam balik. Dan bukan saja bantu orang Islam di Malaysia, bantu juga orang Islam di Patani. Nak tahu? Patani ni adalah salah satu 3 negeri yang dipanggil Serambi Mekah di tanah Melayu Nusantara dulu. Sebab Patani dia banyak pondok-pondok hebat, tok guru besar dulu. Dan dari segi persenjataan, tamadun dia sangat hebat juga. Pertama, yang dikenali sebagai Serambi Mekah ni Patani. Yang kedua Kelantan. Yang ketiga Aceh. So, sekarang Aceh dan Kelantan, alhamdulillah, duduklah dalam keadaan yang kata aman damai semua. Dengan bahasa Melayu, dengan bangsa Melayu, dengan Islamnya. Tapi sekarang Patani, apakah nasib mereka? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa ke sana bantu dari sudut pendidikan. Ada duit, kita bantu sekolah kat sana. Ada duit, kita hantar buku-buku bahasa Melayu, buku-buku agama kat sana. Ada duit, kita bagi kursus kat guru-guru macam mana nak ajar Jawi, ajar Quran dengan cepat, ajar bahasa Melayu kepada kanak-kanak, ajar cerita-cerita Melayu, cerita Islam, supaya mereka tak lupa kepada nenek moyang asal yang bangkit sebagai kerajaan Melayu yang besar. Dan saya juga setiap tahun, dulu saya pernah buat korban dekat Kemboja lah, Pakistan dan lain-lain. Tapi sekarang tak. Saya hanya buat korban dekat Malaysia dan Patani sahaja. Sebab kalau saya tidak fokus kepada Patani, siapa nak bantu anak Melayu kita yang berada kat sana? Hari ini kita nampak mereka ramai juga yang mula jauh daripada Islam. Tak ingat dah nak cakap bahasa Melayu macam mana. Lebih selesa menggunakan adat dan budaya Siam. Yang mana adat dan budaya Siam tu ada juga kita tengok jauh daripada budaya dan adat resam Islam. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kena bantu mereka. Kita bukan bantu melalui senjata ke apa. Bukan. Kita tak nak berlaku huru-hara ke peperangan, tak nak. Tapi kita bantu mereka melalui pendidikan. Supaya mereka bangkit menjadi seorang Islam yang kuat. Kalau bekerja bagus. Lepas tu mereka bina sistem yang bagus. Bina sekolah, bina kedai, bina fasiliti. Dan alhamdulillah bila mereka bangkit, mereka juga akan sama membantu kita juga. Sebab itu setiap tahun saya wajib hantar korban ke sana. 1 pondok, 1 lembu saya hantar. Dan mereka ni bila duduk kat sana, pondok-pondok ni dia akan uruskan lembu secara gotong royong. Lepas uruskan lembu secara gotong royong, diagihkan kepada asnaf-asnaf dan buat tazkirah pula supaya pondok ini jadi pusat dakwah, supaya orang kampung ni kenal apa itu Islam, kenal apa itu bangsa Melayu, kenal sejarah asal dan ada semangat untuk menjadi seorang manusia yang bermanfaat, Islam yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah jihad kita yang terbesar. Kalau siapa yang nak korban dekat Patani, terus klik link kat bawah. InsyaAllah kita akan uruskan. Saya dah uruskan korban ni 21 tahun dah. Dan Patani ni dekat berapa
10 tahun dah saya uruskan. Termasuklah kerja-kerja kebajikan. Jadi saya nak menyerulah kepada semua, jom kita sokong adik-beradik kita di tanah Melayu yang dulunya merupakan bangsa Melayu Islam yang kuat, terkenal dengan tamadun yang hebat, tapi hari ini kita perlu bantu adik-beradik kita yang masih ketinggalan, iaitu Patani Darussalam. Tak salah tuan nak bantu Palestin, tak salah tuan nak bantu Kemboja, tapi janganlah kita pergi ke sana sebab murah ataupun kita rasa kat sana lebih memerlukan. Tapi janganlah dalam masa yang sama kita tinggalkan saudara mara kita, adik-beradik kita yang berada di Patani, yang mana dari sehari ke sehari mereka mula terancam dan tak ingat yang mereka tu siapa. Mereka ni nak kena bawa agama. Mereka dulu pernah jadi pahlawan hebat yang mempertahankan tanah Melayu daripada musuh-musuh, iaitu Patani Darussalam. Tahu tak kenapa namanya Patani Darussalam? Patani tu, Patani. Dia ada banyaklah sejarah tentang Patani. Darussalam tu maksudnya negeri yang sejahtera. Jadi kita nak supaya mereka ini menjadi sejahtera seperti kita. Nak kerja boleh, nak jadi pakar boleh, nak meniaga boleh, uruskan minyak sendiri, uruskan hasil sendiri, uruskan tanah sendiri, duduk aman dan damai, mengamalkan Islam dengan baik. Itu sebenarnya yang kita nak. Wallahu a'lam bisawab. Siapa yang nak berkorban, jom klik link dengan segera. Dan tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, kalau nak anak baik, nak keluarga baik, kita nak jauhkan anak kita daripada benda-benda bermasalah, masukkan dalam keluarga kita cerita-cerita perjuangan. Puan-puan tak boleh buat banyak, letakkan satu nilai perjuangan dalam keluarga kita. Macam saya sentiasa bagi tahu ke anak saya, ingat semua, walaupun pergi jauh mana, pergi belajar kat mana, ibu nak setiap orang ni belajar dan semua orang expert dalam bidang masing-masing. Belajar bukan kerana nak kerja, tapi belajar kerana nak angkat diri kita, darjat kita di sisi Allah SWT. Kalau berniaga dengan ilmu, insya-Allah tak akan sesat. Kalau jadi YouTuber pun dengan ilmu agama yang kukuh, insya-Allah dia tak akan jadi haru biru. Kalau dia ni adalah seorang pensyarah yang hebat, tapi tanpa jati diri agama yang teruk, dia akan bawa anak bangsa jauh daripada Islam, dah hanyut dalam melakukan kerosakan. Kalau dia seorang doktor tetapi tidak ada jiwa perjuangan, satu hari dia boleh tukar kerjaya doktor dia dan digunakan untuk melenyek agama. Kita tak nak anak-anak kita membesar dengan perkara ini. Kita nak anak kita jadi orang yang hebat, kerja bersungguh-sungguh, belajar pun bersungguh-sungguh, bantu mak ayah pun bersungguh-sungguh, tapi dalam jiwa dia ada semangat untuk nak mempertahankan Islam walaupun sedikit. Hari ini kita sedih puan-puan. Anak-anak kita bila tengok dekat TikTok, bila tengok cerita, bercakap ikut suka hati tentang agama. Seolah-olah dia tak ada rasa nak mempertahankan agama. Orang dulu tak semayang contohnya, tapi bila cerita bab agama dia tak berani nak kacau. Orang dulu walaupun dia jahat macam mana, dia tak akan kutuk ulama, kecam ulama, dia tak akan mendera, melawan guru, ustazah kat kampung. Dulu macam tu. Tapi sekarang bagi dia siapa engkau, siapa aku, tak ada dah. Islam ke apa tak ada dah. Yang penting survival hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak anak bagus, keluarga bagus, masukkan dan besarkan jiwa mereka dengan cerita-cerita perjuangan Islam. Dan apa salahnya kita ajak anak-anak kita sama-sama berkorban. Kalau ada anak-anak yang sudah bekerja, macam saya kan, saya bekerja start daripada zaman sekolah, saya dah ada duit. Daripada universiti dah ada duit. Mak saya ajar simpan duit tu untuk korban walaupun seekor kambing untuk umat Islam. Jadi kita bila kita dapat korban tu rasa seronok. Walaupun habis duit tak apa. Sebab apa? Sebab daripada kecil dia ajar jiwa berkorban. Jadi benda-benda macam tu. Sebab tu saya kagum lah. Ada kawan saya ni, anak dia kecil-kecil, dia ajar supaya tabung sikit-sikit. Lepas tu dia pun kumpul satu tempat. Mak tambah duit. Okey, ni duit untuk korban kita tahun ini. Anak-anak semua rasa perasaan itu.
Saya kata saya ustazah pun tak boleh nak buat macam tu. Ajar anak berkorban. Tapi daripada dialah saya belajar macam mana nak didik anak supaya berjiwa besar. Mengutamakan Allah berbanding dengan keseronokan dan kemewahan jiwa yang lain. Okey, itu saja pada tengah hari ini. Jangan lupa siapa nak korban, klik link dengan segera. Kalau dah korban kat mana-mana, bagi tahu dekat kawan-kawan. Sekarang kita bersiaran daripada page saya Ustazah Asma Hussein, bersiaran daripada page Ustazah Habsah, Ustazah Wan Habsah, chef kita, dan juga saya bersiaran daripada page Adam Kori. Jom join semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.